Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pengajian malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, kurniakan tambahilah kepada kami ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahkan, jangan disusahkan. Rabbi tammim bil khair, dan sempurnakan kami dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jadi alhamdulillah, malam ni dapat kita bersama-sama siaran secara online bersama dengan Surau An-Nur Fasa 3 Seremban Jaya. Ya, terima kasih pada pengerusi Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Jaya Negeri Sembilan yang menjadi penganjur kuliah maghrib kita secara online pada malam ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita biasa membincangkan tentang adab ya. Saya tidak berkesorangan. Hari ini Bandar Seremban Selatan. Bandar Seremban Selatan. Terima kasih pada Cik Zul. Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Surau An-Nur. Baik, saya tidak berseorangan, bersama saya ada anak-anak di rumah. Jadi kita bincang tentang adab. Kerana dalam hidup kita ni ada 3 perkara yang wajib kita pelajari. Pertama, Suhail. Pertama, apa yang kita wajib pelajari? Ilmu apa? Ilmu fardu ain, namanya ilmu akidah. Wajib belajar mengenal Tuhan. Yang kedua, ilmu syariat, ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, ni semua wajib kita belajar. Yang tiga, ilmu akhlak, tasawuf. Pertama akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak, tasawuf. Banyak orang kita menekankan soal ibadah dan akidah, lupakan tentang akhlak. Sedangkan akhlak inilah antara benda yang nanti memberatkan timbangan kita di atas arasy Allah Ta'ala. Kita sembahyang, tapi tak ada adab, tak ada akhlak. Sembahyang, itulah Rasulullah menegur sahabat-sahabat bila sembahyang dongak ke atas. Adab yang kena jaga ni. Sembahyang dongak ke atas, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita sembahyang ni menghadap Allah Taala. Kita berdialog dengan Allah. Tiba-tiba mata naik ke atas. Untuk apa? Tengok cicak hitam melawan dengan cicak putih. Itu namanya sembahyangnya sah tak sah? Sah. Tapi adab itu. Adab kita dengan Allah tu kena jaga. Ya. Sama juga kita sembahyang
Sembahyang. Sembahyang ni ilmu fiqah, betul enggak? Sembahyang ni ilmu fiqah. Tetapi sembahyang pakai baju curi. Sah ke tak sah? Di segi ilmu fiqah sah. Tapi di segi adab, ditolak amalan tu. Allah tak terima amal itu. Jadi begitulah kita nak bincang malam ni tentang adab. Jadi adab apa yang kita nak bincang ni? Adab berjamaah. Solat berjamaah pun kena ada adab. Baik tu, jangan rokok dahulu daripada imam. Atau namanya tak beradab. Imam baru Allah, dia dah rokok dulu. Imam baru sami Allah, dia dah berdiri tegak. Itu namanya sembahyangnya sah tak sah? Sah, tapi tak beradab dipanggil. Dalam ilmu fiqah dipanggil makruh. Makruh, Baik, jadi pada seingat saya, waktu kita di surau dulu, kita dah bincang dah. Adab ni ada 3, dalam berjemaah kita, sembahyang jemaah ni ada 3. Satu, adab sebelum solat. Kedua, adab semasa bersolat. Ketiga, adab selepas bersolat. Adab sebelum. Sebelum solat ni ada beberapa adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah antara adab-adabnya ialah sembahyang ni biarlah di awal waktu. Awal waktu. Kalau zuhur tu, kalau boleh, zuhur pukul 1 suku, 1:30 tu sembahyang dah. Ini pukul 4 suku baru sembahyang. Asar pukul apa? 4:30. Tabarakallah, dah hujung waktu. Habis tu waktu banyak-banyak buat apa? Tengok cerita Korea. Budak sekarang ni tengok cerita Filipin pula. Kalau budak-budak muda ni sibuk main game. PUBG macam-macam. Sengaja melewat-lewatkan sembahyang. Tak beradab. Sah, sembahyang sah. Tapi kurang adab dipanggil. Sembahyang pun pakailah baju. Baju yang sesuai. Ini sembahyang pakai baju. Baju tengkorak. Sah ke tak sah, cik? Sah. Baju belang-belang ni. Sah. Tapi adab kita dengan Allah tu kena jaga. Sebab tu orang perempuan pakailah telekong yang elok-elok. Tu sebelum sembahyang kan, telekong yang elok-elok. Ini telekong gambar Frozen. Yang pakai tu makcik umur 65. Pakai telekong Frozen pula dia. Makcik-makcik tahu telekong Frozen tu, gambar kartun tu, kartun. Dah tua dah. Dah tua, umur 75. Telekong gambar Angry Bird. Telekong cucu dia pakai rupanya ya. Gambar Angry Bird. Sah, sembahyang sah, tapi kurang adab. Kalau pakcik-pakcik tu sembahyang, biarlah cantik-cantik nak sembahyang ya. Pakcik-pakcik ya. Ni pakcik-pakcik kadang sembahyang pakai t-shirt. Dahlah t-shirt yang nampak bulu ketiak tu. Singlet. Sekali angkat takbir tu berceragah bulu ketiak. Allahu Akbar. Dah tua-tua ni biarlah cantik-cantik kita ni beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu sebelum sembahyang. Pakai kain biarlah yang bersih-bersih. Ini kadang-kadang kopiah ni, Suhail ni, kopiah ni, hitam sini. Pasal apa tu hitam tu? Taik lalat, tak basuh, taik lalat dipanggil. Dia tanya, kenapa hitam pak cik? Tawaduk. Bukan tawaduk, malas. Sah mayang. Kopiah tu, bertahun-tahun tak basuh. Kalau kita cium tu, bau lipas. Itu kalau rendam dalam air tu, timbul lipas seko-seko tu. Ya haula wala quwata illa billah. Ni cerita anak saya dekat madrasah. Tak basuh dia punya kopiah. Sekali cium bau lipas. Rendam dalam kolam air dia tu, rendam dalam kolam tu, timbul ikan. Ikan pun meninggal. Punyalah bau dia, ya Rab. Sebab tu kita disunatkan kalau nak sembahyang, apa kita buat? Sunat apa? Bersih, pakai wangi-wangi. Sebab tu surau An-Nur fasa 3A. Bandar Seremban Selatan ni.
Mula nak renovate, nak bagi selesa lah kan, nak bagi selesa jemaah. Supaya jangan sembahyang tu berlengas, masam je bau semua. Biar dipanggil kemah-kemah. Itu adab kita sebelum solat. Baik. Adab di dalam solat pula. Kita nak beralih hari ni beberapa adab solat berjamaah. Antaranya ialah adab dalam kita nak memilih imam. Makmum tak payah pilih. Makmum siapa-siapa pun menjadi makmum. Budak kecil, orang tua, yang sihat, yang tak sihat. Makmum tak ada masalah ni. Ini yang nak adab orang nak jadi imam. Hari ni kan ramai imam-imam sekarang ni. Imam kat mana? Kat rumah. Sebab semua dah tak lagi surau. Kalau surau Jumaat, yang boleh pergi hanya AJK 12 orang aja. Masjid pun 12 orang. Masjid surau yang tak boleh Jumaat 3 orang saja. Jadi yang lain mayang di mana? Mayang di rumah jadi imam. Baik. Pertama sekali adab sebelum solat bagi orang yang nak jadi imam. Hendaklah imam itu seorang yang disukai oleh makmumnya atau disukai oleh sebahagian besar makmum. Tulis. Imam orang yang disukai oleh makmum atau sebahagian besar makmum suka dia jadi imam. Maknanya imam tu orangnya warak, akhlaknya bagus. Jadi orang suka dengan imam tu. Bukan sebab imam tu baca pendek, aku suka dia ni. Inna a'tayna je baca. Inna a'tayna kal kautsar, qul huwallahu ahad. Ramai yang suka bukan sebab tu. Tapi sebab akhlaknya bagus. Orangnya soleh. Alim pula. Jaga adab. Jadi sebab itu disukai oleh makmum. Yang ini yang sepatutnya dijaga adab orang nak jadi imam. Jika yang suka tu sedikit, tetapi yang menyukai imam tu ialah orang-orang soleh, ahli agama, pun kita kena ikut juga. Maka pandangan mereka yang soleh, yang suka agama ni tadi perlu kita hormati. Maka makruh bagi seorang jadi imam kepada makmum yang lebih baik. Makruh kita jadi imam kalau di belakang kita ada orang yang lebih bagus, yang lebih faqih, yang lebih alim, yang lebih elok bacaannya. Ya, makruh kita jadi imam. Jadi dalam rumah tangga kita ni, kalau ada anak-anak yang lebih bagus daripada ayah, tampilkan anak-anak ni. Ya, abah, kalau abahnya bagus, abah ke depan. Baitulah ayah, bapa-bapa semua kenalah belajar bagaimana adab-adab, tertib-tertib untuk menjadi imam solat. Ini yang kena belajar ni adab-adab ni. Sah berjemaah kita, tapi adab tu kadang-kadang kena jaga. Jadi abah janganlah pakai baju singlet nak jadi imam. Anak kat belakang pakai jubah. Abah pakai singlet yang nampak bulu ketiak tu. Ya Rabbi. Jadi itu yang makmum tak apa nak suka tu. Jadi abah-abah kenalah baca bagus-bagus. Kan hari tu hari bapa kan. Hari bapa. Ini bapa-bapa kenalah ke depan, tampil ke depan. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua. Apabila diberi pilihan antara menjadi muazzin, tukang azan dan imam, maka hendaklah dipilih menjadi imam. Kerana menurut jumhur ulama, menjadi imam itu lebih afdal, lebih mulia daripada jadi muazzin. Baik. Yang kedua, kalau diberi pilihan antara jadi tukang azan, muazzin dengan imam, pilihlah jadi imam kalau sekiranya cukup kelayakan syarat-syarat dia tadi.
Walaupun sebilangan ulama kata jadi muazzin lebih afdal. Sebab orang azan ni, Rasulullah bersabda apa dia? Nabi sebut, kalau suaranya kuat, maka segala makhluk yang mendengar suara azan ni tadi, pokok-pokok, batu-batu, binatang, haiwan, manusia, jin, malaikat yang dengar azan itu nanti jadi saksi di negeri akhirat. Tapi sebagian ulama kata afdal jadi imam. Kerana imam ni pun ada keutamaan dia, kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, makruh seseorang itu menjadi imam dan muazzin pada solat yang sama. Kalau boleh dielakkan, dialah muazzin, tukang azan, dialah qamat, dialah imam. Kalau boleh elakkan. Kecuali di rumah kita ni dah tak ada anak-anak lelaki, dialah lelaki seorang. Sebab boleh tak orang perempuan azan, Kak Cik? Orang perempuan tak boleh azan. Ya, azan ni tugas lelaki. Boleh tak orang perempuan qamat? Orang perempuan pun tak boleh qamat. Kecuali perempuan sembahyang dengan perempuan sahaja. Di rumah, di madrasah, sama-sama perempuan. Kak Cik kat sekolah, ada budak perempuan azan? Tak ada. Qamat? Qamat ada. Itu pun tak boleh qamat kuat-kuat. Jangan pakai mikrofon. Ya. Jadi kalau di rumah kita tak ada anak lelaki, ayahnya seorang. Isteri perempuan, isteri-isteri, 4 perempuan. Anak pun semua perempuan. Tak ada anak lelaki. Itu tak apalah. Abah azan, abahnya qamat, abah imam. Tak apa. Sebab tak ada lelaki yang lain. Tapi kalau ada anak-anak lelaki, bagi anak laki-laki azan, anak laki-laki qamat, ayah jadi imam. Makruh kalau dialah azan, dia qamat, dia imam. Kecuali apa tadi? Kecuali tak ada orang lain lagi. Kecuali tak ada orang kat rumah tu. Bolehlah dia jadi imam. Bolehlah dia azan, dia qamat, dia imam. Sebab kalau nak harapkan anak perempuan qamat, makruh. Kecuali perempuan dengan perempuan tak apa. Okey, boleh faham tu? Baik. Ada soalan, anak laki-laki dia kecil. Kecil besar mana? 7 tahun. Kadang-kadang 7 tahun dah boleh azan. Kalau 5 tahun, 5 tahun tu kenalah ajar. 5 tahun ni pun budak-budak kan. Jadi abah lah ambil alih tugas tu. Abah ambil alih tugas. So dia ikut aja. Sebab sekarang dia azan dengan qamat, dia tukar. Tukar tak apa, dia tak jumpa ujung. Tak jumpa ujung, itu yang tak tahan tu. Macam cerita baru ni, budak tu nak makan, abah dia sebaca doa. Tak jumpa ujung. Abah dia kata, bila nak habis? Doa Allah mabarik lana bima razaqtana. Tak jumpa ujung. Ulang 5-6 kali, abah dia pun bila nak makan. Anak dia tak habis-habis doa. Jadi budak-budak macam tu juga. Kalau dia kecil lagi, kita kena ajar dia. Baik. Adab yang ketiga, adab yang keempat. Adab yang keempat, hendaklah dilakukan solat di awal waktu. Dan jangan dilewatkan solat jamaah bagi menanti orang ramai. Kerana berjamaah dengan bilangan yang sedikit di awal waktu lebih afdal daripada solat jamaah di akhir-akhir waktu walaupun ramai. Dalam rumah ada berapa orang? Dalam rumah ada 10 orang. Jadi pakat-pakat sembahyang maghrib pukul 8 suku. Pasal apa? Pasal sibuk tengok drama, tengok kartun SpongeBob. Anak beranak tengok SpongeBob maghrib ni. Dah sibuk tengok TV, lupa nak mayang maghrib lewat. Sebab nak nunggu yang tu mandi. Lepas mandi, lepas orang mandi, mula-mula acik. Acik pula selesai
Suhail. Suhail pula Along. Nak tunggu semua lambat 8.20 baru nak maghrib. Baik, jawapannya sunat kita awalkan solat itu di awal waktu walaupun tak ramai. Dah ada berapa orang? 4 orang mayang dululah. Yang lain masuk kemudian masbuk. Ya. Makruh. Baik, adab yang keempat dilakukan di awal waktu. Ya. Jangan menanti-nanti orang ramai kerana berjamaah. Walaupun berlaku di zaman Nabi SAW. Pernah Rasulullah mayang isyak agak lewat sikit. Kerana ada beberapa urusan. Maka sebahagian sahabat semayang awal. Sebahagian menunggu Nabi. Sampai tertidurlah mereka di masjid tu. Bila Rasulullah datang. Nabi gerakkan sahabat-sahabat ni. Untuk berjamaah. Jawapannya. Kalau masanya panjang, boleh tunggu. Baca isyak tu kan masanya panjang kan. Itu pun kalau boleh jangan melepasi 1/2 malam. Ya, ingat itu adab dia. Jadi kita pun semayanglah di awal waktu. Lebih awal, walaupun jamaah tak ramai, lebih afdal daripada kita lewatkan di akhir waktu walaupun ramai. Akhir waktu tu ramai. Tak, panggil adabnya segerakan. Adab yang kelima. Adab kelima orang nak jadi imam ni. Ni kita cerita adab-adab berjamaah imam dan makmum. Adab yang kelima. Hendaklah menjadi imam dengan ikhlas kerana Allah. Orang jadi imam ni kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni kita buat kerana Allah Ta'ala. Sebab apa kita berjemaah, cik? Ni kat rumah ni boleh je sembahyang sorang-sorang kan? Tapi kita berjemaah. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW. Apa dia Nabi sebut, cik? Salatul jamaah afdalu. Salatul jamaah afdalu min salatil fadh bis-sab'in wa 'ishrina darajatan. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang. Berapa lebihnya Suhail? 27 darjat, 27 kali ganda. Jadi kita ni berjamaah kerana ikhlas. Tapi anak-anak kalau abah nak jemaah dia lari mayang dulu. Tuan-tuan kalau anak mayang dulu nak buat macam mana? Cakap dia semayang lagi sekali. Berjamaah namanya solat mu'adah. Boleh ulang balik semayang tadi. Sunat. Semayang, kalau seorang semayang sendiri, tiba-tiba ada orang berjamaah. Sunat dia mengulang balik semayangnya. Maka dinamakan solat mu'adah. Ulangan dipanggil, ulangan. Ada yang tanya nak niat macam mana? Niat macam biasalah. Aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Jadi makmum. Tadi semayang maghrib seorang-seorang. Sebab nak ngelak abah dia ajak berjemaah. Dia kata abah dia baca panjang. Dia baca pendek pasal dia baca Fatihah aja. Surah pun dia baca surah pun Yasin, Allahu Akbar. Satu ayat dia baca. Abah dia baca panjang, inna a'tainakal kautsar, panjang dia kata. Dia pun sembahyang seorang-seorang. Tarik telinga, cakap dia sembahyang semula. Itu namanya sembahyang mu'adah. Boleh. Dibolehkan. Niat sama juga macam biasa. Aku solat fardu maghrib. Kalau zuhur, aku solat fardu zuhur. Jadi kita ni, jadi berjemaah ni kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah suka kita ni berjemaah. Allah suka kerana Allah. Jangan kerana yang lain. Tengok-tengok rajin sangat pergi surau berjemaah. Rupanya, jiran sebelah rumah tu, awek tu bawa balik universiti. Oh, patut rajin. Ada niat yang tersirat.
Rupanya ada awek jaga goreng pisang dekat simpang mak surau. Oh, patut rajin pergi surau. Oh, contohnya contoh. Itu bukan kerana Allah tu. Itu kerana yang lain. Maka jika ia teringat ketika sedang solat, ia berhadas. Atau berlaku sesuatu yang membatalkan solatnya. Hendaklah jangan ia malu membatalkan solatnya. Dan hendaklah ia keluar daripada solat segera di samping lantik orang lain sebagai pengganti. Baik, itu adab yang keapa? Yang kelima. Adab yang keenam. Orang nak jadi imam ni, adab yang keenam sebelum takbiratul ihram. Sunat sebagai imam memastikan saf telah sempurna, lurus dan rapat. Ini tugas seorang imam. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi imam, Nabi tengok saf-saf tu, Nabi tengok. Nabi suruh rapat-rapatkan pada awal-awal sebelum sahabat-sahabat ni faham, Nabi pergi kat saf tu. Nabi tepuk bahu mereka supaya rapat-rapat saf. Hari ni tak boleh Hari ni tak boleh rapat saf. Sunnahnya kita sebut rapatkan saf, luruskan saf. Itu sunat. Sekarang ni kita sebut jarak-jarak saf. Sebab kalau rapat-rapat kena tangkap hari ni. Ni zaman SOP lah. Tak apalah sementara sebab ada musibah. Tapi di rumah boleh sebab dalam rumah kita ni kita yakin anak-beranak kita semuanya bebas daripada COVID ni. Tak ada COVID ni. Makan pun sama-sama boleh. Tidur pun berguling-guling dekat bilik boleh. Anak-beranak ni, adik-beradik ni. Kan? Takkan sembahyang jarak-jarak pula kat rumah. Jadi kat rumah ni, imam-imam sebelum nak mula tu, abang-abang yang jadi imam, abah-abah yang jadi imam ni, ngadap ke belakang dulu, tengok anak-anak ni. Apa nak sebut? Sebut, luruskan saf, rapatkan saf. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam bahasa Arabnya Nabi sebut, sawwu sufufakum. Apa dia Suhail? Sawwu sufufakum. Sawwu. Bukan saub. Bukan saub. Ya. Ada satu tempat tu, dia sebut saub. Saya pun heran, saub. Arab dengar pun garu kepala. Menatang apa pula saub ni? Dia bukan saub. Dia sawwu. Sawwu maknanya betulkan, luruskan sufufakum, saf-saf kamu. Jadi cakap dengan anak, sawwu sufufakum. Okey. Sawwu sufufakum. Okey. Tempat saya ataupun dia Nabi ajar kita istawu. Istawu sufufakum. Istawu. Saya sekarang kat surau saya tak sebut lagi istawu. Sebab ada satu hamba jemaah tanya, Ustaz, kenapa istawu? Kebetulan dekat surau kita ada seorang budak yang dia sindrom, Down syndrome, namanya Iskandar. Iskandar ni orang panggil dia Is. Jadi bila sebut istawu, Pak Cilan tanya, Ustaz, kenapa istawu yang lain tak tahu ke? Is dia tahu. Istawu. Jadi dia tanya, kenapa istawu yang lain tak tahu? Is saja tahu. Istawu maknanya betulkan saf. Istawu. Jadi kalau ada surau tuan-tuan nama Is, nanti dia tanya, yang lain tak tahu ke? Istawu. Okey. Sama ada sebut sawu. Syamil dah tulis tu sawu ataupun istawu. Cakap Melayu senanglah. Luruskan saf, rapatkan saf. Cuma kadang-kadang pergi Mekah kan, pergi Mekah, Madinah,
Apa kata Tok Imam? Sawu sufufakum wa tarassu. Nanti kalau awak pergi Mekah, Madinah, tengah luangah dah sampai dah. Sawu sufufakum wa tarassu. Ataupun kata Tok Imam, sawu sufufakum la takhtalifu. Maknanya itu adab yang mesti dilakukan sunat imam, pastikan saf telah sempurna. Sebelum nak mulakan takbiratul ihram itu sunat adab-adabnya. Dan lagi diasingkan yang laki-laki dengan perempuan, jangan campur aduk laki perempuan walaupun anak beranak. Walaupun anak beranak. Di mana saf perempuan? Saf perempuan di belakang saf lelaki. Di belakang saf perempuan di belakang saf lelaki. Bukan di kiri. Kalau suami isteri, satu suami, satu isteri, saf isteri di belakang suami. Sebaris. Suami depan, isteri belakang. Sebaris. Kalau seorang isteri, seorang suami. Kalau seorang lelaki, seorang imam, seorang makmum lelaki, sebelah kanan belakang sikit. Itu kedudukan makmum lelaki. Sebelah kanan. Kalau seorang perempuan, seorang imam, belakang imam, perempuan tu. Sebab hari ni banyak orang letak belah kiri, bukan belah kiri. Kalau seorang imam makmum, seorang imam, suami imam, isteri makmum belakang dia. Kalau dua isteri, kalau boleh letak dua-dua belakang. Kalau boleh. Biasanya tak boleh. Mau berparang dua-dua tu kan. Kalau ada 4 isteri, letak 4-4 kat belakang. Ya. Itu kalau baik. Kalau ada seorang imam, 2 makmum lelaki. Atau macam biasa, dua-dua di belakang. Dua-dua di belakang imam. Boleh faham tu? Itu kedudukan imam. Baik, jadi tugas imam suruh makmum luruskan saf. Dan ini tugas ni sekarang ni dah diambil alih pula oleh Bilal. Ni kita pesan ya. Bukan Bilal yang patut sebut saub. Ada satu masjid saya pergi, Bilal pula saf. Bilal tugasnya command aja. Tak payah sop. Itu tak payah. Itu bukan tugas Bilal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, bila nak didirikan solat, bukan Bilal yang suruh betulkan saf. Rasulullah yang suruh betulkan saf. Jadi tugas Bilal apa dia? Qamat jelah Bilal bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sebab dipanggil iqamah. Apa makna iqamah? Aqama, yuqimu, iqamatan. Iqamah maknanya dirikan. Dah Bilal iqamat tu, Bilal dah suruh berdiri tu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jadi tugas Bilal cukup bangun qomat aja. Ni saya minta supaya Bilal ubahlah cara. Sebab masih ada lagi Bilal sop. Bilal pula suruh buat sop. Tugas imam yang membetulkan saf. Tugas Bilal iqamat aja. Alhamdulillah surau tempat saya dah dibetulkan. Dah tak buat dah. Tidak saub aja dah. Saub. Jadi tugas Bilal qamat aja. Bila Bilal dah qamat, makmum segera berdiri, betul? Bila sunat makmum berdiri? Ni adab makmum pula. Bila makmum sunat berdiri? Khilaf ulama.
Dalam mazhab Syafi'i kita, satu pendapat kata selesai qamat bangun. Selesai qamat bangun diri. Pendapat kedua mengatakan pada qad qamatis salatu qad qamatis salah, makmum berdiri dah. Satu pendapat lagi kata pada hayya 'alas salati hayya 'alal falah, berdiri dah kita. Mana satu betul? Lalu kata para ulama Syafi'i, tengok keadaan kita. Kalau orang muda dia cergas, tunggu habis qamat terus berdiri. Terus habis qamat, la ilaha illallah, abdi. Ada pula yang tanya, lepas tu macam mana nak dapat saf depan? Lain kali sembahyang kat depan. Tu cara dia sembahyang sunat tu dekat saf depan. Jadi bila selesai qamat terus berdiri. Itu tengok keadaan kita, kata para ulama. Kalau kita orang muda yang cergas, habis qamat barulah kita berdiri. Tapi kalau kita jenis orang yang sakit lutut, bila nak berdiri cik? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Bangunlah berdiri cepat sikit. Sebab nak bangun betulkan tulang belakang pula tu. Tapi kalau dia jenis orang yang memang bukan saja sakit lutut, sakit pinggang, semua sakit lah. Nak berdiri pun bertongkat-tongkat. Tu bila dah hayya 'alas salati hayya 'alal falah, bangunlah cepat sikit. Tu kalau tunggu habis qamat, mau habis Fatihah baru dia bangun. Orang tua nak bangun tu kita geliat betul ke. Jadi itu kata para alim ulama. Habis tu ada pula yang bangun betulkan saf bau qamat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia betulkan saf dulu baru dia qamat. Mazhab Hanafi. Waktu orang mazhab Hanafi, dia masuk saf dulu. Dah saf baru qamat. Kita qamat dulu baru bangun diri. Tapi jangan malas-malas. Sebab kalau bangun malas-malas, masuk dalam firman Allah, itu perangai siapa? Perangai orang munafik. Idza, macam ayat ya? Idza ila kuntum qamu kusala. Wa idza kuntum ila salati qamu kusala. Allah Taala sebut bila mereka ni disuruh bangun sembahyang, qamu kusala, bangun dalam keadaan bermalas-malas. Lepas tu kita jangan malas-malas. Kalau orang azan tu orang azan ke orang qamat terus bangun. Dah habis qamat tu kena cergas, bangun pun kena cergas. Jangan bangun tu malas, jangan. Tu perangai munafik tu disebut Quran, perangai orang munafik. Faham? Adab yang apa? Yang 7. Masa dah ni dan azan, berhenti dululah. Azan lagi 3 minit. Baik. Nanti dia sambung pada siri akan datang. Sunat bagi imam menyaringkan suara pada takbiratul ihram dan takbir intiqalat sembahyang. Ini antara sunat yang ketujuh lagi. Sunat imam kuatkan suara pada takbiratul ihram. Allahu akbar. Dan takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni takbir pindah rukun. Nak rukuk, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tapi makmum jangan pula menyaringkan suara, melainkan sekadar didengar oleh telinga sendiri aja. Ni makmum pula kuat. Imam sampai jeling belakang lah. Siapa imam sebenarnya ni? Makmum pula over. Makruh. Nanti kita sambunglah pada bulan depan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Taala. Beberapa lagi adab itu belum lagi masuk adab dalam bacaan, adab dalam kita melaksanakan rukun-rukun solat. Dia ada adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali itu terima kasih pada pengurusi surah An-Nur,
Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Dan tuan-tuan boleh infakkan dana untuk pembangunan surau dan dana bagi menghidupkan aktiviti-aktiviti surau. Dan terima kasih pada semua yang menonton di rumah, di surau dan juga di mana saja. InsyaAllah kita bertemu kembali pada masa akan datang. Saya memang memfokuskan bab adab ini kerana kita banyak fokus bab ibadat. Kita lupa bab adat, akhirnya banyak hari ni orang tak jaga adab. Lepas tu dengan mak ayah pun ada adab, dengan guru pun ada adab. Wa imah kita berpakaian pun ada adab dia, semua ada adab dia. Inilah yang mencantikkan amal kita. Jadi cantik amal ni sebab adab kita tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.